Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam video kali ini untuk meneruskan pembelajaran geografi. Baik, hari ini kita akan belajar untuk tajuk geografi tingkatan 2. Dan insya-Allah hari ini kita masuk bab yang ke-6. Kita rujuk bab 6 hari ini, iaitu berkaitan dengan topik telekomunikasi di Malaysia. Okey, mari kita saksikan untuk tajuk ni. Baik, seperti biasa sebelum kita meneruskan pembelajaran tajuk telekomunikasi di Malaysia ini, kita nak tengok dululah apakah objektif pada akhir pembelajaran. Maksudnya di akhir video ini apakah yang pelajar akan dapat pelajari. Baik, untuk video kali ini cikgu akan fokus untuk 6.1 dan juga 6.2 sahaja. Apa itu 6.1 dan 6.2? Okey, kita lihat pada slide, iaitu yang pertama kita nak mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia. Baik, yang pertama kita nak kenal pasti apakah antara alat telekomunikasi yang digunakan yang ada dalam negara kita. Baik, yang pertama. Dan yang kedua, pada video ini kita nak menerangkan sedikit tentang kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Baik. Okey, itu adalah kita punya matlamat pembelajaran pada hari ini. So, dua saja matlamat kita. Yang pertama, nak kenal pasti alat telekomunikasi. Manakala yang kedua, kita nak terangkan sedikit tentang kemajuan alat telekomunikasi yang ada di dalam negara kita. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar telah bersedia dengan pen, dengan kertas untuk buat sedikit catatan berkaitan dengan tajuk. Baik, mari kita saksikan 6.1, iaitu alat telekomunikasi di Malaysia. Apakah alat telekomunikasi di Malaysia ni? Baik, sebelum kita tengok alat telekomunikasi, kita kena tahu juga apa itu telekomunikasi. Apa yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan telekomunikasi. Baik, telekomunikasi ni adalah merujuk kepada interaksi yang melibatkan jarak di antara dua orang ataupun lebihlah. Okey, interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dan juga penerima. Orang yang menyampaikan, orang yang call ataupun buat apa-apa calling yang untuk menyampaikan maklumat, dan orang yang menerima. So, jarak antara dua tempat ni. Okey, sama ada jauh pun dekat, tak kisahlah. Itu telekomunikasi. Okey, sekali lagi, telekomunikasi merujuk kepada interaksi yang melibatkan jarak antara penyampai dan juga penerima. Dan interaksi ini termasuklah sama ada menggunakan radio, televisyen, telefon ataupun komputer. Kat situ dah bagi tahu dah alat-alat telekomunikasi ya. Mungkin ada radio, televisyen, telefon atau komputer. Okey, pada zaman dulu sebelum adanya alat-alat ini, orang zaman dulu pun berinteraksi juga, tetapi dengan menggunakan burung merpati. Burung merpati ni dilatih untuk pergi satu kawasan dan diajar untuk kembali balik ke tempat penyampai tadi. Bukan yang bermaksud burung ni dilatih untuk menyampaikan maklumat, tak. Tetapi burung itu, di kaki burung tu akan diikatkan nota ataupun kertas surat kecil kat kaki burung merpati tu. So, burung merpati tu dilepaskan. So, dia pergilah ke kawasan lain dan orang daripada kawasan lain tu terima, dia baca nota tu. Sampailah maklumat. Itu yang dahululah. Okey, selain itu juga masyarakat dulu juga ada menggunakan asap sebagai isyarat untuk memberitahu mereka berada di lokasi tertentu. Ni mungkin kita boleh gunakan sekiranya kita sesat ke, alat telekomunikasi kita rosak ke, ada masalah ke, boleh guna. Nak guna burung merpati susah pula nak cari. Tapi kita boleh menggunakan asap. Hidupkan api, asap untuk menunjukkan ada orang kat kawasan tu. Baik, insya-Allah. So, itu adalah maksud telekomunikasi. Jadi, sekarang kita tengok perkembangan alat-alat telekomunikasi di Malaysia yang secara tidak langsung dapat kita mengenali alat telekomunikasi. Yang pertama, ini dia. Yang berada di Malaysia, alat ini diberi nama telegraf. Bukan telegram. Yang awak guna aplikasi telegram sekarang tu, bukan. Okey, telegraf yang dicipta ataupun diperkenalkan di negara kita pada tahun 1876, diperkenalkan oleh British pada waktu itu, yang mentadbir negara kita. Okey, yang mana ianya digunakan untuk
Telegram ni menggunakan teks yang berbentuk simbol untuk menyampaikan mesej. Dia tekan kat telegraf tu, kat belakang tu. Okey, yang ini. Kat pelajar boleh tengok. Okey, kat belakang ni dia tekan. So dia akan sampaikan dalam bentuk simbol. So di kawasan yang jauh satu lagi dia terima. Dan dia baca simbol tu, so dia dapatlah maklumat. Jadi maksudnya telegram ni kena belajar simbol lah pula. Okey, kena belajar simbol. Seterusnya telefon. Dah maju sikit dah. Menggunakan pesanan suara kita boleh dengar pada tahun 1891. Diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1891 oleh pihak penjajah untuk urusan pentadbiran. Okey. Diperkenalkan oleh penjajah. Okey, pada waktu itu British jugalah. So dia nak call telefon, sampaikan maklumat, apa maklumat sampaikan. Seterusnya telah berkembang wujud pula mesin telefax yang menggabungkan telefon dan juga mesej. Tadi maksud dia telegram dengan telefon tu digabungkan jadi telefax. Ialah alat yang menyerupai seperti telefon tetapi sebenarnya menghantar pesanan dalam bentuk teks. Okey, dalam bentuk teks. Maksud dia the scan ini bukan telefax, the telefon hantar the type kat situ. So sampai ke tempat lain tu. So telefax. Seterusnya berkembang maju, sama juga macam telefax, tapi dia bukan telefax, tapi dia adalah mesin fax. Tak boleh telefon. Sama alat yang boleh memindahkan salinan dokumen dan menghantarnya melalui rangkaian telefon. Maksud dia kita masuk dokumen ataupun kertas ke apa ke dekat mesin fax ni, dia scan, dia copy, dia dihantar ke kawasan yang diterima, yang di-dial tadi menggunakan telefon. Okey. Seterusnya telefon bimbit. Ni semua orang tahu. Cuma mungkin tak semua pelajar boleh nampak telefon bimbit, tak kenal. Tak nak jumpa juga. Mungkin zaman awak tak ada kan. Tak ada. Zaman awak dah awak ni zaman baru dah kan. Dah lain dah. So ini adalah telefon bimbit. Yang mula diperkenalkan pada awal 1980-an. Kalau yang awal-awal tu lagi besar lagi. Dipanggil telefon balik anjing, bapak besarnya. Okey, yang menggunakan bateri besar. Okey, ni telefon bimbit. Dan sekarang inilah yang terbaru, telefon pintar, iaitu peranti telekomunikasi dengan pelbagai fungsi yang boleh mengaplikasikan pelbagai perisian. Kalau telefon bimbit tadi, pada waktu ini hanya boleh telefon dan juga hantar mesej. SMS on cakap dulu. Hanya boleh telefon dan juga hantar SMS, short message service. Itu maksud dia. Ataupun dia agak sikit boleh hantar MMS. Apa tu MMS? Multimedia service. Boleh hantar dalam bentuk gambar. Kan? Sebelum ni teks saja bentuk gambar. Tetapi sekarang ni lagi canggih. Tak perlu hantar teks dan gambar. Kadang-kadang video call terus. Kan? Dan telefon bimbit pun dah ada banyak. Macam-macam aplikasi yang ada. Okey, tak perlu cikgu terangkan itu dulu nanti. Baik. Seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada 6.2. Objektif kita ataupun matlamat kita yang kedua dalam video kali ini. Tadi kita dah kenal dah. Ada berapa alat telekomunikasi? Ada 6. Yang pertama, telegraf. Kedua, daripada telefon. Ketiga, telefax. Yang keempat, fax. Kelima, telefon. Dan keenam, telefon pintar. Okey, tu 6 alat telekomunikasi. Sekarang kita nak melihat kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Apakah faktor menyebabkan berlakunya kemajuan alat telekomunikasi ataupun kemajuan telekomunikasi ini? So ini dia. Faktor penggunaan satelit. So satelit Malaysia ada 3 lah. Okey, ikut sejarah. Tiongsat 1, Razasat dan juga Mesat seperti dalam gambar. Okey, ini dia. Stesen satelit bumi telah mula dibina di Kuantan, Pahang pada 6 April 1970. Tu dalam slide tu ada kat sebelah ni. Okey, boleh baca. Okey, yang mana itu satelit bumi. Mana satelit bumi maksudnya yang ada kat bumi. Bukan satelit yang ada tu. Yang satelit bumi yang menerima pecaran daripada satelit di angkasa lepas. Manakala pada tahun 2000 baru kita berjaya melancarkan satelit kita yang pertama.
Dengan bantuan negara luar lah. Kita buat, kita hantar minta bantuan untuk dilancarkan ke angkasa lepas. Iaitu yang pertama iaitu Tiongset 1. Satu satelit. Tiong tu nama burung. Nama burung Tiong kan. Tiongset 1. Manakala diikuti dengan Razak Sat. Razak satelit. Razak tu salah seorang Perdana Menteri kita dulu yang ke berapa Tun Abdul Rahman. Yang kedua tak silap saya. Okey. Tun Abdul Razak. Okey, Razak Sat. Dan beberapa selepas itu upgrade jadi MESAT. Beberapa siri satelit selepas itu MESAT. Okey. So fungsi satelit ni adalah untuk pencerapan data dan juga siaran televisyen serta radio. Dia untuk menerima data, maklumat data tu dan disampaikan, diedarkan melalui gelombang-gelombang pendek ataupun gelombang panjang. Okey, yang diterima pula oleh satelit. Ni satelit bumi. Yang berada dekat Kuantan, Pahang. Ini satelit bumi. Maksudnya dia tak bergerak, dia terima cawangan besar astro tu kan. Dia menerima maklumat daripada satelit luar. So, satelit bumi di Kuantan ni, stesen yang pertama ini terletak dekat Pantai Berserah di Kuantan, Pahang. Yang dikendalikan oleh Jabatan Telekom pada waktu itu. Sekarang ini dikenali sebagai Telekom Malaysia, TM, setelah diswastakan. Okey. Satelit ini bersiap pada tahun 1970, yang mana tujuan utama satelit ini adalah untuk meningkatkan hubungan telefon dan juga siaran televisyen antarabangsa. Okay, so kita terima daripada satelit-satelit antarabangsa kat luar, daripada negara luar tu, kita terima. Kita bayar dalam kos yang tertentu. Okay, kita terima. Tapi apabila kita dah berjaya melancarkan satelit kita sendiri, itu menyebabkan berlakunya perkembangan ataupun kemajuan yang sangat pesat negara kita seiring dengan negara luar. Yang kedua adalah kemajuan alat telekomunikasi juga dipengaruhi oleh penggunaan kabel fiber optik. Okey, apa itu kabel fiber optik tu dalam gambar tu? Yang menggunakan kabel-kabel optik yang menggunakan gentian kaca dan juga plastik. Pemasangan kabel optik untuk meningkatkan kelajuan internet. Ni ada rupanya. Kabel ni dibuat daripada gentian kaca ataupun plastik yang mampu memindahkan arus data dengan kapasiti yang laju dan tinggi berbanding penyebaran melalui gelombang itu saja. Dan kabel optik ini amat membantu perusahaan data yang cepat, cekap dan juga lebih selamat. Okey, seterusnya telefon pintar. Okey. Okey, sekejap. Besar sikit. Okey, telefon pintar. Telefon yang bukan sekadar untuk berkomunikasi sekarang ini, tetapi dilengkapi dengan pelbagai aplikasi-aplikasi yang lain seperti email. Dulu nak hantar email guna komputer, guna laptop sahaja. Sekarang guna handset pun dah boleh hantar email. Nak tengok video, dulu tengok TV. Lepas tu pindah tengok kat komputer. Lepas tu boleh tengok kat laptop, boleh buat apa sahaja. Sekarang ni lagi canggih. Dekat telefon bimbit pun boleh tengok kat mana saja, bila-bila masa. Sama juga GPS, Global Positioning System. Dulu GPS kena beli alat GPS dia, nak tahu lokasi satu arah. Sekarang tak perlu, kat telefon pun dah ada. Bluetooth pun sama, dulu kena beli alat Bluetooth, sekarang telefon pun semua dah boleh Bluetooth. Dan juga kamera, dulu telefon tak ada kamera. Nak ambil gambar kena beli kamera Sony ke Samsung ke ambil gambar. Sekarang kat telefon pun dah ada kamera, pun dah ada DSLR telefon sekarang ni, dah lagi canggih. Okey. Dan aplikasi ini banyaklah membantu menambahkan lagi fungsi-fungsi telefon pintar yang ada. Dan pelbagai style dan gaya yang mendapati kehendak generasi baru, terutamanya media sosial untuk berhubung, untuk berkomunikasi menggunakan alat-alat telekomunikasi tadi seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, TikTok, macam-macam lagi, banyaklah. Bigo, macam-macam lah kalau sebut. Okey, itu menunjukkan bahawa alat telekomunikasi ni ada alat yang digunakan untuk kita berhubung. Cuma medium-medium dia adalah mungkinlah ada antara medium sama dengan berhubung dekat Facebook. Dan ada orang berhubung, ada orang senang berhubung menggunakan WhatsApp, ada orang senang berhubung menggunakan telefon saja, macam-macam lah kaedah. Okey. Seterusnya, kemajuan ini juga dipengaruhi oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Yang mana syarikat ini yang membekalkan line-line internet, line-line telefon ini. Yang tiga yang besar, Celcom, Maxis dan juga Digi di Malaysia ni. Itu yang tiga besar. Lepas tu adalah anak-anak bawah dia tu.
syarikat-syarikat kecil lain juga yang membuka, menyediakan perkhidmatan tapi menggunakan line, sama ada line Celcom, Digi, contoh Celcom okay, Celcom, TM, okay, U-Mobile, Red One, TuneWow, XOX, macam-macam lah. Tapi bila tanya line dia, sama ada line Digi, Celcom atau Maxis 3 tu je. Tapi syarikatnya dah banyak lah, semakin berkembang. Kewujudan syarikat telekomunikasi seperti Telekom Malaysia telah banyak membantu menyediakan kemudahan berkaitan dengan telekomunikasi ni. Dan kini pula terdapat pula syarikat swasta yang menawarkan perkhidmatan sama seperti TM tadi. TM ni dulu Jabatan Kerajaan lah, lepas tu diswastakan. Lepas tu banyak lagi syarikat swasta lain yang daripada pelabur-pelabur luar masuk membangunkan teknologi ataupun membangunkan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk menyediakan kemudahan perkhidmatan. Contohnya tadi Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile, Yes, antara nama-nama yang popular lah. Dan pelbagai tawaran menarik turut sama menggalakkan persaingan yang sihat di antara syarikat telekomunikasi yang ada. Kan sekarang macam-macam. Tahu bulan ni pakai line Celcom, bulan depan pakai line Digi, tak suka lagi ada pesaing lagi, dapat murah lagi pakai line ni. Tak kisahlah, mana-mana pun. Okay. So ini contoh. Tak payah ni, kita tak nak banyakkan mans. Okay, ini komputer dan juga laptop pun sama juga. Alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan pelbagai perisai yang boleh merekod, memproses, menyimpan dan memindahkan data. Perubahan daripada komputer kepada laptop, kan? Laptop sekarang dah berubah lagi, berat, besar, buat notebook pula dah. Kan? Dilengkapi jaringan internet dan perisai komputer seperti Internet Explorer, Google Chrome yang dapat meningkatkan ICT. ICT ni maksudnya Information Communication Technology di Malaysia. Okay, tapi sekarang orang tak pakai dah laptop. Banyak orang pakai telefon je. Kat telefon pun boleh tengok Google lah kan. Boleh tengok YouTube. Tapi kita belajarlah sikit tentang perkembangan ni. Okay. Ni koridor raya multimedia. Ni koridor raya multimedia antara inisiatif kerajaan lah. Untuk memajukan lagi sistem telekomunikasi di Malaysia. Apakah dimasukkan koridor raya multimedia? Ini adalah peranan kerajaan kita yang buat mewujudkan satu kawasan koridor raya, mewujudkan satu kawasan koridor raya multimedia bagi menarik pelabur asing untuk datang ke dalam negara, datang melabur. Di mana melalui usaha ini syarikat-syarikat berkenaan ditawarkan dengan pelbagai kemudahan yang disediakan. Contohnya pengecualian cukai bagi menggalakkan perkembangan industri ICT tempatan. Banyaklah. Lepas tu sekarang ni pun teknologi kita pun tidak ketinggalan lah sistem telekomunikasi kita dengan negara yang lain. Okey, rangkaian jalur lebar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah meluaskan kemudahan jalur lebar ke semua rangkaian dalam negara sekarang ni. Lagi-lagi musim Covid ni pun kerajaan ambil inisiatif nak bagi semua kawasan luar bandar pun dapat akses ataupun capaian internet yang baik. Dan hal ini dapat memastikan capaian internet 95% dalam kalangan rakyat Malaysia untuk mendapatkan akses internet. Okey, sebab internet ini penting. Okey, kenapa penting internet ni? Sebab dia menyampaikan maklumat di hujung jari. Cuma masalahnya mungkin orang yang menyalahgunakan internet. So internet bagus. Okey, kita dapat maklumat, kita dapat ilmu. Tapi kita kena pilih lah ilmu mana yang kita nak. Ilmu yang tak elok, yang tak baik, tak payah kita ambil. Okey, itu saja untuk hari ini 6.1 dan juga 6.2. Kalau semasa cikgu cakap laju sangat, boleh download lah video ni slow kan. Okey, insyaAllah itu saja, diharapkan dapatlah membantu tak banyak sikit lah pada pelajar. Sebab Alhamdulillah slide yang cikgu dapat ini pun, cikgu beli ni pun selari dengan buku teks. So tak banyak beza dia. So apa yang ada dalam buku teks, itulah yang diterangkan di dalam slide. Itulah juga yang cikgu cuba sampaikan. Yang pertama tadi, ingat alat telekomunikasi dia ada 6. Yang kedua ni pula, kita belajar tentang kemajuan telekomunikasi. Kita belajar tentang satelit. Macam mana boleh menyebabkan berlakunya kemajuan. Sebab ada satelit, Tiongxat, Razak-Sat, Mesat. Lepas tu kita ada fiber optik. Lepas tu dengan pengenalan pula telefon pintar. Lepas tu ada pula komputer dan juga laptop. Ada pula syarikat-syarikat yang menawarkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan capaian internet.
So kita ada pula peranan yang dimiliki oleh kerajaan mewujudkan multimedia koridor raya. Untuk menggalakkan ICT dalam negara. Dan last sekali tadi tu ada juga SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, yang memantau aktiviti dan juga SOP cara penggunaan internet ataupun capaian alat telekomunikasi inilah pendek kata. So, insyaAllah itu saja untuk video pada kali ini. Diharapkan dapat membantu pelajar untuk memahami subjek geografi tingkatan 2 untuk topik kali ini, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Yang kita belajar 6.1 mengenal alat telekomunikasi dan 6.2 menerangkan sedikit tentang kemajuan telekomunikasi di Malaysia. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi dalam video pengajaran yang akan datang. Pada yang belum like, yang belum subscribe, boleh tolong like dan juga subscribe. Supaya tidak ketinggalan video-video yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih. Boleh tinggalkan komen-komen yang positif. Komen-komen yang negatif pun terpulanglah. Tapi cikgu akan ambil dalam bentuk yang positif untuk tambah baik video pengajaran dan pembelajaran geografi. Ingat, remember, geography is fun because geography is all around us and geography is about our lifestyle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.